Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita masih lagi dengan topik statistik dan kali ini kita nak tengok macam mana nak mencari measures of central tendencies, iaitu mean, mode, median, tapi untuk grup data. Okey, jom kita tengok contoh yang seperti di dalam slide. Katakanlah soalan diberi seperti ini. Okey, kita diberikan kelas interval dan juga ada frekuensi. Ini adalah grup data sebab dia ada kelas interval. Okey, jadi first kali kita nak cari ialah mean. Untuk mencari mean, seperti yang kita pernah tengok sebelum ni, kalau data ada frekuensi, formula untuk mencari mean ialah total bagi fx bagi dengan total f. So dalam soalan kita hanya diberi kelas interval dan juga frekuensi. So perkara pertama kita kena cari ialah midpoints ataupun x. Okey, dan dah ada x, dan sebelum ni pun kita dah pernah tengok macam mana untuk mencari midpoints untuk data 2 hingga 3. Cari midpoint, tambahkan aja 2 tambah 3 dapat 5, 5 bahagi 2 dapat 2.5. So sama seperti yang lain juga. Okey, tambah dan bahagi 2. Kemudian kita boleh carikan fx, iaitu darabkan frekuensi dengan midpoint x. So untuk row yang pertama 5 darab dengan 2.5 kita dapat 12.5. Cari semua dan yang kita nak ialah total di bawah. Okey, so total fx 118 bahagi dengan total f kita boleh cari ialah 20. Okey, so masukkan dalam formula dan kita akan dapat mean ialah 5.9. Seterusnya, bagaimana untuk mencari mode? Okey, mode seperti yang kita pernah belajar sebelum ni, kita kena ingat mode itu ialah siapa yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Okey, tetapi sekarang disebabkan data kita adalah dalam bentuk kelas interval, kita perlu cari satu nilai yang berada dalam range kelas interval tersebut. Dia mesti ada satu nilai yang fix. Okay? Tak boleh ada dia punya interval. Okay? Mesti ada satu nilai yang fix. Jadi first kali yang perlu kita buat ialah kita perlu identify class mode, iaitu mode ialah data yang mempunyai highest frequency. So dalam kes soalan ini, data yang mempunyai frekuensi paling tinggi ialah yang berikut. Okey, jadi saya blurkan yang lain sebab apa? Kita ada formula yang perlu kita isi yang akan refer kepada kelas mode yang telah kita identify. So formula ni mudah je. Kalau tengok mula-mula memang merasa macam susah, tapi sebenarnya formula ni mudah untuk diingat. Formula juga ada disertakan kalau untuk final exam nanti. So apa je L, D1, D2 ni semua kita boleh tengok pada petunjuk yang diberi dalam kotak merah tu. So L adalah lower boundary of class mode. So dalam table kita sekarang tak ada kolom untuk boundary, jadi kita kena tambahkan kolom boundary. Yang mana di sebelah kiri ni adalah lower boundary, sebelah kanan adalah upper boundary. Okey, kalau perlu refer semula bagaimana untuk mencari boundary, boleh refer kepada video bagaimana untuk construct histogram dan OGIF. Okey, dekat situ ada saya explain macam mana untuk kita cari boundaries. Okey, jadi yang kita guna untuk dalam soalan ni ialah lower boundary yang di sebelah kiri. Okey, yang ini lower boundary, 5.5 pula adalah upper boundary. Okey, jadi lower boundary untuk kelas ini ialah 3.5. So kita listkan. Okey, kemudian tambah dengan D1. Apa dia D1? D1 ialah frequency of class mode minus frequency before class mode. So dekat sini frequency of class mode kita ialah 7. Okay, ini frekuensinya. So minus frequency before bermaksud 7 tolak sebelumnya. 7 tolak 5. Okay, itu adalah D1. Manakala untuk D2 pula ialah frequency of class mode minus frequency after class mode. So sekarang frequency of class mode ialah 7.
minus frekuensi after class mode selepasnya. So 7 tolak 2. Itu adalah D2. Jadi bila kita masukkan dalam formula, kita dapat D1 7 tolak 5. So dalam formula dekat sini pun D1 juga tambah dengan D2, yang mana D2 adalah 7 tolak 2. C pula ialah size of class. Okay, class size. So macam mana nak cari class size? Kita boleh ambil mana-mana je nilai. Macam contoh 4 hingga 5, dia ada 4, 5. So ada 2 class size. Ataupun paling senang, kita ambil mana-mana je nilai yang di bawah 6. Contohnya 6 kita tolak dengan atas. 6 tolak 4 dapat 2. Atau 4 tolak atasnya, 4 tolak 2 pun dapat 2. 13 tolak 11 pun dapat 2 juga. So ambil mana-mana yang bawah, tolak dengan yang atas. Itu adalah class size. So boleh masuk dalam kalkulator dan kira, kita dapat 4.07. Jadi untuk cek semula, adakah 4.07 ni berada di dalam kelas interval. Kelas interval kita 4 hingga 5. So dia berada dalam kelas interval. Kadang-kadang boleh jadi juga nilainya menjadi 3 point something. Okay, so kalau kita tengok dekat kita punya interval 2 hingga 3, dekat sini 4 hingga 5. So kat situ kita boleh tengok adakah ia berada di dalam range boundaries. Kalau ia masih berada di dalam range boundaries ini, bermaksud jawapan kita pun betul juga. Okay, next ialah kita nak tengok macam mana untuk mencari median. Jadi median, kita kena kenal pasti dulu apa itu median. Median ialah middle of data. Jadi sama seperti mode, data kita sekarang adalah dalam bentuk kelas interval. So kita perlu identify dulu kelas median. Okay, jadi untuk identify kelas median, macam saya pernah sebut sebelum ni, kita ada formula kecil dan formula besar. So macam mana langkah pertama untuk mencari median ialah kita pastikan data kita tersusun ascending ataupun descending order. So sekarang data kita sekarang memang dah disusun secara ascending, tertib menaik. Okay, kemudian kita perlu mencari median, kedudukan median pada dengan menggunakan formula kecil. Kita perlu mencari kedudukan median dengan menggunakan formula yang simple ni. Okay, iaitu 1/2 daripada total F. Nak cari tengah-tengah kan? Saya pernah ulang sebelum ni, kalau kita nak cari yang tengah-tengah, kita kena bahagi 2. Okay, kita ada satu bahagian penuh, kita bahagi 2, so kita dapatlah separuh. Sama juga konsep dia. So kita bahagikan dengan 1/2, bahagikan dengan separuh. Okay, bahagi 2. Okay, kita cari separuh. So F kita adalah 20, bahagi dengan 2, kita dapat 10. So ini baru placing sahaja. 10 baru placing. Jadi kita perlu refer to F. F besar ialah cumulative frequency. Jadi dalam table belum ada cumulative frequency, kita perlu tambahkan cumulative frequency. Okay, dan daripada situ baru kita identify di manakah kedudukan 10th places. Kita refer to F. So kedudukan 10th place tu ialah pada kelas yang ini. Okey, kebetulan kelas median dengan kelas mode bagi soalan ini adalah yang sama. Boleh jadi untuk soalan-soalan lain kelas mode berbeza. Okey, tak sama dengan kelas median. Sebab tu kita perlu identify dulu siapa kelas mode, identify siapa kelas median. Okay, kemudian kita boleh masukkan dalam formula besar, iaitu seperti yang ada dalam slide. Formula besar ialah L tambah dengan total F bahagi 2, tolak dengan FP, bahagi dengan FM, darab dengan C. Okey, apakah maksud semua simbol ini? So L sama seperti class mode, L ialah lower boundary, manakala total F ialah total frequency. FB, okey, saya teruskan supaya kita boleh nampak apa dia FB. FB ialah F kumulatif, F besar. Saya letak B sebab kita nak identify dia sebagai cumulative frequency before class median. So untuk kelas median, cumulative frekuensinya ialah 12. Jadi kalau kita nak cumulative frequency before, kita akan ambil nilai sebelumnya, iaitu 5. Okay, sebab tu dekat sini FB adalah 5. Kemudian kita tengok bahagi dengan FM.
FM ialah frekuensi of kelas median itu sendiri. Frekuensi F kecil. Jadi kita tengok pada frekuensi of kelas median adalah 7. So kita direct ambil 7. Dan C adalah size of class. So sama seperti mode, class size ialah 2. Okay, jadi boleh masukkan dalam formula dan masukkan dalam kalkulator, kita akan dapat 4.93. Jadi itu sahaja untuk bagaimana cara untuk mencari mean, mode dan median untuk grup data.